Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersama pada pagi yang mulia ini. Dan waktu pagi ini disebut dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang bernafas. Bernafas maknanya hidup. Allah gambarkan waktu subuh yang hidup. Hidup yang pertama sebab udara pagi yang hidup. Dan hidup yang paling penting, kita bangun pagi, tuntut perintah Allah Ta'ala, solat dan pengisian ilmu yang penuh berkat. Dan Nabi pernah sebut, bagaimana awal pagi ada keberkatan bersama dengan awal pagi. Dan di awal pagi inilah kita bersama dengan rancangan Muqaddimah. Dan pertemuan kali ini, Muqaddimah akan membicarakan adab dengan kedua ibu bapa. Muqaddimah, adab kepada kedua ibu bapa. Muslimin sekalian, bila cerita adab ni, adab ialah satu perangai, satu akhlak sebagai manusia menghormati, meletakkan ibu bapa pada tempatnya dan bergaul dengannya dengan kaedah-kaedah yang telah diajar oleh Al-Islam. Bila sebut adab, tuan-tuan sekalian, ibu bapa ni orang biasa macam kita, mak kita. Macam kita, ada muka, ada jalan, dia pun ada manusia, ada lemah, ada sakit, manusia biasa. Tapi walaupun manusia biasa, dia ada kelebihan yang paling besar. Kelebihan yang pertama sebab Allah Ta'ala letak orang bernama mak ayah ni, Allah Ta'ala sebut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada tu maknanya Allah telah menentukan satu. Nak nampak besar lagi, wa qada maknanya Allah telah mewartakan satu enactment daripada langit. Apa dia? Yang pertama sekali, sembah Allah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Selepas Allah cerita jangan syirik kepada Allah, Allah sebut pula kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Kenapa kena beradab? Kenapa buat baik? Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ibu bapa ni, sehingga disebut dalam satu hadis, bila seorang datang, sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang patut saya buat baik? Orang patut saya kena buat baik?" Rasulullah menjawab, yang pertama, ummuk, ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Summaman, disebut ummuk, ibu kamu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ibu kamu. Dan ketiga, siapa lagi? Barulah sebut abuk, ayah kamu. So, yang saya nak sebut dulu, kedudukan ibu dan ayah ini satu sangat besar dalam Islam, sehingga ibu yang utama tadi sebut kepada ayah. Kemudian disebut lagi besarnya ibu bapa, sebab tu kena beradab, sebab orang ni Allah muliakan. Disebut dalam satu hadis, senang ayat yang biasa kita dengar, ridha Allah tahta ridha walidain. Reda Allah di bawah reda ibu ayah. Maknanya Allah akan meredai, merestui apabila seseorang itu direstui, diredai oleh ibu ayah. Maknanya kalau mak ayah tak reda, Allah tak reda. Dan satu lagi hadis sebut, kemurkaan Allah, sakhtullah, Allah murka bila ibu ayah murka. Jadi tuan-tuan sekalian, manusia ini kelebihan. Apa kelebihan tadi? Allah meletakkan ibu ayah tempat yang tinggi sebab antaranya tadi 3 kepayahan dalam hadis sebut. 3 kali kena hormat ibu ayah. Ibu lepas tu ayah. Antara kepayahan mak ayah, yang pertama kepayahan mengandung. Yang kedua kepayahan bersalin. Bersalin, ya Allah, memang nak mati. Orang perempuan bersalin bukan separuh mati, mati pun ada. Ada isteri bila nak bersalin tu, masa nak keluar baby tu, dia kata apa, sumpah apa, lain kali aku tak beranak lagi, inilah kali pertama dan terakhir. Suami senyum je. Sebab apa senyum? Sebab itu anak ke-6. Sekali keluar, bila nak beranak je, tobat, lain kali aku tak beranak lagi. Terdepan beranak, cerita lain tu. So nak ceritanya, bersalin tu satu yang sangat sukar. Kemudian kepayahan mengandung, bersalin dan menyusu serta membesarkan. Sebab itulah ibu ayah duduk pada tempat yang besar. Jadi sebab itulah yang hari ini saya nak cerita adab-adab. Biasa kita dengar bagaimana nak buat baik pada mak ayah. Hari ini kita ada adab. Dan adab yang paling hebat ialah adab mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba senaraikan dalam perbincangan supaya kita nampak apa yang patut kita buat pada mak ayah kita. Yang pertama sekali, adab kita mentaati segala perintah ibu ayah kita selama mana perintah mak ayah tidak bercanggah dengan Allah Ta'ala. Dalam erti kata, mak ayah kalau disuruh jangan sampai melakukan perkara maksiat. Itu adab kita kena taat.
Jadi dalam perkara-perkara utama sebagai seorang Islam, cara mentaatinya ialah kita kena utamakan pendapat mak ayah daripada kita sendiri. Utamakan kemahuan dia daripada kita sendiri. Sebab dia orang berbakti. Cuma manusia ni macam ni. Bila ibu ayah kaya, biasanya anak jadi raja. Biasa macam tu. Mak ayah kalau kaya, anak raja, naik tocang. Tapi pula bila anak-anak kaya pula, mak ayah biasa jadi hamba. Itu dia. Bila hamba ni, sepatutnya kita dengar cakap dia, akhir sekali kita pula pandai perintah mak, ayah dan sebagainya. Jadi untuk makluman tuan-tuan, adab dengan mak ayah ni bukan saja taat pada mak ayah tu kedudukan sangat tinggi. Dalam hadis sebut al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Satu hadis yang cukup hebat. Peliknya Nabi sebut syurga bawah tapak kaki ibu. Cuba tengok bawah tapak kaki ibu apa yang ada? Ada syurga ke? Cuba tengok. Sebenarnya kenapa Allah tak sebut, Nabi tak sebut syurga atas kepala? Kan kepala tu lagi mulia, kaki kan di bawah. So maksud syurga bawah tapak kaki ibu ada banyak makna. Yang pertamanya kaki bawah. Maknanya kita dengan mak ayah, yang rasa lebih bawah daripada mak, jangan rasa besar. Yang dimaksudkan bawah tapak kaki maknanya ialah kita kena hormat. Yang ketiga, kita kena rasa rendah diri sebab di bawah. Dan syurga bawah tapak kaki juga nak beritahu kalau ibu tu ahli syurga, dia kena bagi syurga pada anak-anak. Maknanya ibu ayah kena bagi pendidikan. Nak suruh anak kita hormat kat kita, pendidikannya, mak ayah kena buat apa saja suruh anak-anak cinta Allah. Bila mak ayah, bila anak-anak cinta Allah, barulah kita boleh suruh dia hormat kita. Sebab cinta Allah, barulah dia boleh melahirkan segala kepatuhan dan ketaatan. Kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Kita berbicara tajuk adab-adab dengan ibu bapa. Kita dah sebut tadi kedudukan ibu bapa. Okey. Adab yang seterusnya ialah bila bercakap dengan mak ayah, bercakap dengan adab, dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut maknanya yang pertamanya dengan lemah. Lemah tu maknanya seolah-olah kita dengan mak ayah bukan kita keras, bukan kita kasar dengan mak ayah. Baik. Gapo dia ni? Tu kasar juga tu. Lembut maknanya guna bahasa yang paling baik. Jangan sampai ada unsur yang boleh membuatkan mak kita terguris perasaan. Kasar. Contohnya bahasa-bahasa maki, bahasa-bahasa perintah. Shut up you. Get out. Kurang asam punya orang. Itu antara bahasa-bahasa yang kasar. Guna bahasa paling lembut. Dan nak tahunya, mak ayah ni biasanya kita kan makin tua. Orang makin tua, hati makin sensitif tau. Bila hati makin sensitif, jadi kita jangan anggap mak kita macam kita. Sebab umur dia dah tak sama, usia dia, dan dia duduk rasa, dia kedudukannya besar. Jadi tolong guna bahasa paling cantik, positif, paling baik, bercakap guna paling beradab. Kita anak dengan mak. Macam kita je orang besar, macam mana orang kecil dengan anak kita? Kita nak rasa dihormat kita, so rasa. Walaupun kadang-kadang kita ada gelaran, ada minta maaf, ada datuk ke, ada gelaran itu ke, kita guru, kita seorang ustaz, kita seorang siapa saja, mak kita walaupun rendah macam mana pun, dia lebih utama besar kedudukan daripada kita, barulah mak. Dan ingat, sesiapa yang ada orang kalau dia besar, dia rasa hebat, dan kedudukan hebat, sehingga mak dia takut kat dia. Siapa-siapa yang mak dia takut kat dia, maknanya orang itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada orang ibu takut kat dia, nak tengok muka anak pun takut, muka macam singa. Jadi satu, tidak ada adab di situ. Kemudian adab lagi ialah kalau mak ayah kita datang, contoh kita duduk, kalau mak ayah masuk satu majlis, kita sunat bangun dan hormat pada mak kita. Kita bos boleh hormat, orang ni boleh hormat, mak ayah masuk. Kalau tak bangun pun ada macam orang Melayu kan, dia konon-konon nak bangun. Itu pun ada satu unsur. Dia tak bangun tapi macam dah nak anggap bunga, mak dia ada duduk lain cerita. Jadi mak ayah duduk. Kalau tidak pun gunakan bahasa silakan. Oh, sebut mak, oh ayah ke, mak ke. Kena sebut perkataan tu, menandakan kita menyambut kedatangannya. Contohnya kita duduk dalam majlis, mak ayah balik kerja ke, dan sebagainya. Tapi kalau dah duduk pergi mari lain ceritalah. Tak perlu pada penghormatan itu. Itu adab dia. Kemudian adab lagi ialah kalau kita nak berpisah dengan mak ayah, pergi tempat yang jauh, maka sunat adab dia kena cium tangan.
Kalau kita nak berpisah, contohnya nak balik KL, nak balik bertugas kat TV9, contohlah tu. Dah balik Johor, contohnya balik mana-mana lah. So bila balik tu nak berpisah, sunat cium tangan. Cium tangan satu tau. Yang kedua dia sunat lagi cium dahi. Yang ketiga lagi cium pipi. Cium bibir, itu tak disuruh lah, mana ada mak ayah. So cium pipi, cium dahi itu merupakan sunnah, apa nama ni, yang patut dibuat tanda sama ada kita nak berpisah ataupun kali pertama kita berjumpa. Itu tanda dia. Kemudiannya satu lagi, kita sebagai ibu ayah ni, antara adab-adab dia, kita kena memelihara nama, kehormatan, harta benda mak ayah. Itu adab dia. Memelihara nama maknanya kita gini, pernah tak kita maki pada mak ayah kita? Kita jangan maki. Siapa maki dosa besar. Cara mengelak daripada memaki mak ayah kita dua. Yang pertama, jangan maki. Yang kedua, jangan kita sakiti hati orang lain. Kita maki mak ayah orang lain. Orang lain balas balik. Kurang asam punya mak kamu. Kan ada yang pijak-pijak kepala tu. Pijak kepala mak aku dan sebagainya. So, sahabat pun dah tanya Rasulullah. Rasulullah bersabda, dosa besar seorang anak memaki mak ayah dia. Nah, sahabat kata, macam mana orang boleh maki mak ayah dia? Dia kata, apabila kamu maki mak ayah orang lain membalas balik maki mak ayah kamu, sama seperti kita maki mak ayah kita. Jaga dengan baik. Antara jaga dengan baik, ada adab pula. Jangan panggil mak ayah kita dengan nama dia. Nama, contohnya ayah dia namanya Muhammad Ali. Kita panggil, oi Muhammad Ali, Encik Ali. Tak boleh panggil ayah dengan Cik Ali, Muhammad Ali, Cik Din, Abang Din, si Borei dan sebagainya. Panggil ayah dengan gelaran-gelaran. Tak boleh. Ayah kena panggil sama ada dengan ayah. Nama dia tu melambangkan dia tu tuan kepada kita, ataupun dia ayah. Sama ada bahasa Melayu ke, orang putih ke, India ke, Jawa kau pandai lah. Tapi biar panggil. Macam suami isteri juga. Jangan panggil you, I, you. Kalau panggil you, I, you, kita dah sama tau. Bila dah sama, adik-beradik lah. Kalau boleh adik-beradik. Kalau boleh adik, kena panggil yang atas tu abang. Bila panggil abang pada abang dia, maknanya kita dah ada gap. Oh, dia abang aku. Walaupun dia macam mana cerdik, besar, kaya pun, bila sebut abang lebih tua, ada unsur kena hormat. So, bila sebut ayah, abah, apa-apalah nama tu, itu adab. Adab ya. Kemudian adab lagi ialah memuliakan mak ayah kita dengan cara memberi apa yang mak ayah minta. Sekadar yang kita mampu. Contoh mak ayah minta apa? Minta balik masa cuti, kita elok kena balik. Kalau mak ayah suruh balik, kena balik. Kenapa? Sebenarnya balik kampung, istilah balik kampung, sebenarnya saya nak beritahu, balik kampung, ziarah mak ayah merupakan satu ibadat yang sangat besar. Bayangkan kita anak ramai ke kerja, tinggal duduk jauh, lebih sayang pada mak kita balik. Bukan nak ziarah kampung aja, niat nak ziarah mak ayah, satu pahala yang sangat besar. Jangan cerita lagi buat baik. Saya nak sebut satu cerita, hadis yang beritahu, tengok wajah mak ayah pun pahala besar. Nabi SAW bersabda, khamsatun minal ibadah. Ada 5 ibadat dengan tengok-tengok. Tengok ibadat. Yang pertama, an-nazaru ila zamzam. Tengok air zamzam ibadat. Yang kedua, an-nazaru ila al-mushaf. Tengok mushaf, tengok Quran yang terbuka. Tengok ayat Quran. Tengok dekat rumah kita ada khat ke, nama-nama Allah ke. Itu boleh pahala. Yang ketiganya, an-nazaru ila al-Ka'bah. Tengok Ka'bah. Yang keempat, an-nazaru ila wajhil alam. Tengok alam. Boleh pahala. Dan satu lagi, an-nazaru ila wajhil walidain. Tengok wajah mak ayah, boleh pahala. Belum lagi, kalau mak nak suruh beli barang yang kita hadiah untuk mak, keperluan dia, niat-niat, apa-apa yang mak, contohnya mak rasa nak pergi sana, nak pergi rumah abang, rumah kakak. Kalau kita boleh hantar, itu khidmat yang paling besar, pahala yang boleh kita buat. Apalagi, kalau soal-soal duit, soal-soal keperluan hariannya. Sebenarnya, kalau kita bagi duit harian bermak kita belanja bulanan, itu bukan tanda baik. Itu kewajipan kita. Contohnya belanja mak kita nak makan, kita bagi 100 bulan, 200 bulan. Itu ialah kewajipan. So, wabil walidaini ihsan, buat ihsan ialah buat benda extraordinary. Apalah tambah-tambah. Macam kereta lah, beli kereta, itu wajib. Aksesori tu. Tambah-tambah horn besar ke, apa lagi dia punya sport ray, itu aksesorinya. So bagi benda-benda yang lebih kepada ibu ayah kita, satu adab. Allahu Akbar, yang Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Adab-adab kepada kedua ibu bapa. Adab seterusnya ialah kita sepatutnya sebagai anak ni kena bermesyuarat dengan ibu dan ayah. So bermesyuarat ni yang pertama sekalinya,
Kalau kita nak buat satu keputusan, benda yang berkait dengan kehidupan kita, benda yang besar-besar, kena mesyuarat. Tanya pendapat mak, tanya pendapat ayah. Itu adab. Yang kedua, kalau tidak bermesyuarat pun, bagi tahu, inform dulu. Mak, nak beli rumah, nak beli kereta, nak buat itu, beritahu supaya segala pergerakan hidup kita ni dalam maklumat ibu. Tanya dia, perlu kalau ada masa detail, kita akan bagi pendetailan. Itu bagi tahu. Okey. Kalau tidak bagi tahu pun paling kurang bagi tahu ni satunya untuk apa? Untuk dapat idea. Kadang-kadang mak kita dan kita buat bisnes, mak kita mana tahu bisnes pun. Kita nak beli itu, beli ni, mak kita mana tahu tentang urusan. Tapi paling kurang bila bagi tahu, sebut adab dia, minta mak tolong doa lah supaya yang saya buat ini berjalan dengan lancar. Kenapa beritahu mak? Nak beritahu supaya kita ni mengadu pada ibu. Beritahu tu melambangkan seorang anak, dan betapa bangganya seorang anak bila mak dia mengadu. Apalagi kalau kita beritahu ayah kita ada pengalaman, dia pakar, dia berkebolehan dalam bidang dia, dalam pernah terlibat dengan bidang yang kita nak buat sesuatu tu, lagilah. Dan nasihat kalau daripada mak ayah, keberkatan yang kita nak tu bila mak ayah redha kita. Ini tidak tahu-tahu kahwin je. Tahu-tahu kahwin je dekat Thailand pula tu. Kahwin dekat mana-mana lah. Kan terguris hati ibu ayah. So bayangkan, bila terguris, buat mak ayah sakit hati. Dan bayangkan dia sakit hati, lepas tu dia tak berdoa pula. Doa mak ayah jangan pandang kecil tau. Sebab dua tangan mak ayah tu kadang-kadang dia boleh buka pintu langit dan kesenangan untuk kita. Jadi beritahu, maklumkan, walaupun kalau boleh bukan besar, benda kecil-kecil pun beritahu. Yang kecil-kecil, supaya dapat dalam makluman itulah menyebabkan bila mak kita rasa senang dengan kita, itu makna redha. Anak aku dia senang dengan kita, tengok kita pun, sebut nama kita pun. Ini sembunyi-sembunyi. Ada pula orang dengan mak ayah ni, masa dia dekat dengan mak ayah, bila susah, duit tak ada, itu tak ada, susah bukan main. Mak kikik, mak giliran dapat bonus 3 bulan, 4 bulan, senyap aja. Metok seorang je, gemuk tak dilayan, mak tak cerita, habis duit barulah cerita. Beritahu makluman, apa salahnya kau tak nak bagi kat mak pun. Okey. Kemudiannya, adab kita kena perbanyakkan doa untuk mak dan ayah. Kata Imam Malik, berdoa pada mak ayah ni paling kurang 5 kali sehari. Dan kalau doa mana nak baca, bacalah doa mana-mana pun. Tapi doa yang paling utama, doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut dalam Quran, Rabbighfirli warhamni wajburni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey, ini dia. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, Tuhan ampunkan dosaku, kedua ibu bapaku, rahmatilah kedua ibu bapaku, dan kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana dia kasih aku masa aku kecil. Dan yang ada anak-anak tahulah macam mana sayangnya pada anak kecil. Tidur malam demam, macam mana. Sejuk, kita selimutkan dia. Begitu kita sayang. Duit tak cukup, kita bagi. Perlu jumpa doktor. Itu tanda sayang kita pada dia. Jadi kita minta Allah sayang kepada mak ayah kita paling kurang macam seorang ibu sayang pada anak. Jadi siapa yang tak berdoa pada mak ayah 5 kali sehari ini, memang dia tidak ada adab. So paling kurang berdoa. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau kita ni contohlah mak ayah kita ada tetamu, adab dia, kalau ada tetamu, kita kena duduk dekat pintu, tempat-tempat yang mak kita boleh tengok. Kalau mak kita nak suruh kita buat sesuatu, itu adab. Ada tamu, duduk jauh supaya mak kata, ambil air. Ambil air, buat air, tutup pintu, tutup TV, biar mak kita boleh mengarah kita. Nampak mak kita selesa dengan kawan dia. Ini tidak. Bila mak ayah ada kawan, kita yang kecil-kecil mulalah cenyeh ni, pergi sana lah, buat bising sana, konon-konon nak tarik perhatian. Masa tu lah nak tunjuk perasaan, konon-konon buat bising kat dapur lah dan sebagainya. Nak balas dendam dekat mak kita. Satu benda yang tak elok. Okey, sebab makan-makan macam tu tak. Bila ada tetamu, kalau boleh kita janganlah pergi kacau kat situ. Ini tidak, ini anak-anak kecil kita lah. Bila tetamu, mula-mulalah nak minta tu, minta ni. Satu ajar anak-anak kita, bila ada tetamu ni, dia membantu mak, bukan dia membuntu mak dia tu. Itu satu kaedah. Kadang-kadang ada orang juga, bila kita dah dewasa ni, bila mak mari je, mak mari pula, kawan-kawan mak mari, zoom, itulah masa nak enjoy, zoom, pergi KL lah, pergi kat mana pekan lah, dan sebagainya. Satu benda tak elok. Kalau boleh duduk, kalau mak kita perlukan bantuan daripada kita. Dan kalau boleh pula, depan mak ayah punya adab-adab ni, kita kena mengembirakan ibu ayah.
Mengembirakan dengan apa caralah, antaranya dengan cara kita taat. Kalau belajar sungguh, kita belajar bersungguh. Kita mengembirakan kalau boleh tanpa perlu diingatkan. Contohnya bangun pagi ke, sembahyang subuh ke, mak kita sebut-sebut yang tu, yang mak kita duk larang-larang, kita jangan buat tiba-tiba buat sesuatu perubahan supaya dia tiba-tiba anak aku dah berubah. Itu kegembiraan. Dan kemudiannya di hadapan mak ayah ni pula, kalau bercakap, kita ada orang ada, tolong jangan potong cakap mak. Dengan orang ke, mak kita cerita sesuatu, kita lebih tahu cerita tu, kita potong. Ataupun kita dengan dia, mak cerita. Contohlah, mak cerita zaman dulu. Mak dulu masa kecil-kecil zaman perang. Lepas tu satu hari Jepun ada. Mak dia cerita, lepas tu mak jatuh. Lepas tu kita potong terus. Habis tu cerita dia macam mana? Akhir sekali macam mana? Terus tu akhir sekali. Mak kita bukan main nak cerita betul-betul, kita main potong cakap. Okay, terus nak minta conclusion. Itu satu tidak ada adab. Kemudiannya, kalau kita nak keluar rumah, adab dia kena beritahu pada ibu. Kalau kita duduk bersama dengan ibu, ataupun ibu bersama kita beritahu, mak nak keluar dulu, ayah nak keluar dulu ya, baik lambat dan sebagainya. Kalau boleh telefon. Sebab saya pernah jumpa seorang ibu yang begitu menangis, sedih, sebab dia telefon anak dia yang tak layan kat dia. Dia tak tanya kat mana, nak pergi mana, buat senyap je, tengah balik tengah malam. Itu bukan cerita adab seorang anak yang baik daripada. Dan satu laginya, adab mak ayah ni, dia jangan memeranjatkan mak ayah kita, jangan peranjatkan dia. Mak kita duduk kat pintu sorang-sorang, kata pergi belakang, itu bukan adab lah tu. Ataupun pakai pakaian pocong, menakutkan mak ayah. Atau mak ayah kita sedang tidur, pergi korek hidung, satu benda yang tak elok lah. Cara gerak tu menakutkan, itu adab-adab. Jadi tuan-tuan sekalian, adab-adab ni satu benda yang patut kita pelajari. Dan percayalah bahawa hormatilah mak ayah kita, kita akan dihormati oleh anak-anak kita. Dan kita tak boleh berpisah. Kita akan tahu betapa perlunya kita mak ayah kita. Dan orang yang kehilangan ibu ayah barulah perasan betapa hebatnya seorang ibu dan kebersamaan dengan mereka. Semoga dapat keberkatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.